Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa IPT 10 Jun 2022 bersamaan dengan 11 Zulkaidah 1443 Hijrah. Saya Syahrul Islam. Selamat menonton kembali Lensa IPT. Kali ini kita bersiaran di saluran berita RTM Klik, nak senang nak mudah. Tonton saja kami di Lensa IPT Facebook Live Lensa IPT sebenarnya, dan pastinya Lensa IPT akan terus berkongsi berkenaan dengan isu-isu ataupun perkembangan-perkembangan institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia. Dan pastinya sebenarnya hari ini kita bawakan 3 topik untuk kita terangkan bersama dengan anda. Pertama, berkenaan dengan skamer ataupun penipuan secara dalam talian. Ini sebenarnya penting sebab baru-baru ini banyak lama sebenarnya kita bercakap berkenaan dengan skamer ini. Tiada tanda noktah, dan apa persediaan dan juga apa persiapan kita jika ada penipu yang cuba untuk menipu kita. Itu yang kita akan bincangkan sebentar saja nanti, dan juga kita akan bercakap berkenaan dengan hala 7 pengajian animasi di Malaysia, dan seterusnya kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan topik perniagaan di zaman IPT. Susah sebenarnya, tapi kita boleh berjaya dengan cara dan tips yang betul. Sebentar ini kita akan dengarkan dulu berkenaan dengan program Gear Up 2022 MARA UMT. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Kreativiti, cakna perkembangan terkini dan mencetus perkembangan minda. Kupasan isu perihal institusi pengajian tinggi pastinya dalam Lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam dan ulangannya jam 4.05 petang, pastinya di saluran berita RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT. Kegiatan penipuan atau skamer seringkali menyebabkan kerugian bernilai ribuan ringgit. Malah puluhan ribuan ringgit juga pernah berlaku pada seseorang individu. Modus operandinya menyasarkan mereka yang terdesak inginkan duit. Ada kalanya menggunakan bayar dulu RM10,000 kemudian dapat RM100,000 misalnya. Dan juga inilah bahaya untuk mereka yang betul-betul tiada wang, dan itu hanyalah wang untuk mereka hidup, namun terpaksa digadaikan oleh penipuan rakyat Malaysia. Mungkin juga penipuan mereka yang jahat. Dan kita bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, Profesor Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Prof sihat, Prof? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Prof, awas skamer topik kita hari ini. Okey. Apa sebenarnya itu skamer, penipuan dan juga fraud? Okey, terima kasih ya Syahrul dan kepada sidang penonton. Sebenarnya ya, skamer ini adalah bentuk penipuan ya. Sekarang ini kebanyakan aktiviti berlaku secara online ya. Bila aktiviti berlaku secara online, sudah semestinya pelbagai kaedah digunakan oleh pembangsa di mana mereka yang melakukan penipuan ini dalam pelbagai bentuk untuk memperdayakan mangsa. Dan mangsa tersebut adalah di kalangan kita semua, tak kira apa pangkat kita. Jadi itulah sebenarnya bentuk penipuan yang berlaku secara online, especially sekarang ini kita berada di era digital. Jadi pelbagai teknik yang digunakan yang
yang tidak terfikir, yang di luar jangkauan kita sekalipun untuk menentukan bahawa itu adalah bentuk penipuan sebenarnya. Kalau kita ikutkan di Malaysia, kes scam ini sudah tinggi atau rendah? Mungkin di global sudah tinggi, tapi di Malaysia sendiri macam mana, Prof? Okey, Syahrul, kalau mengikut kepada laporan statistik insiden keselamatan cyber MyCert yang dikeluarkan untuk tahun 2021. Daripada situ, daripada 10,000 kes keselamatan cyber yang dilaporkan, sebanyak 71% adalah bentuk penipuan, fraud. Jadi penipuan ini adalah terdiri daripada spoofing, di mana penyamaran, ataupun phishing, di mana pancingan data, dan itu adalah 71% bentuk penipuan. Manakala untuk intrusion sekitar 14% dan juga yang selainnya adalah baki keselamatan cyber yang berlaku di negara kita. Jadi itu dengan jelas menunjukkan bahawa berlaku peningkatan tentang penipuan secara online di kalangan mangsa di Malaysia. Baik, mungkin Prof boleh terangkan secara terperinci contoh-contoh penipuan yang berlaku di Malaysia ni. Okey, bentuk penipuan adalah di mana mangsa diperdayakan untuk bank in sesuatu duit dan maklumat maklumat itu datang daripada melalui pancingan sama ada email tanpa diketahui mangsa telah klik sesuatu link Bila klik sesuatu link, mangsa telah pergi ke satu URL atau satu website yang meminta mangsa untuk memasukkan sejumlah duit. Contohnya telah menang sesuatu pertandingan ataupun antara pemenang bertuah. Mencabutan bertuah. Ya, pencabutan bertuah tanpa disangka mangsa memperolehi duit yang banyak dalam masa yang singkat. Itu kalau kita tidak berwaspada, di situlah asasnya sebenarnya pancingan data itu telah berlaku. Ya. Jadi sebenarnya yang pembuat scam ni atau yang menipu ni, mereka ni ada kumpulan sasaran ke, Puan? Atau mereka ada target tak untuk siapa yang mereka boleh berdaya dan siapa yang tidak? Okey, kalau kita lihat sekarang ni kes-kes yang bertambah yang kita dengar melalui radio, televisyen dan juga surat khabar di kalangan mangsa adalah terdiri daripada pelbagai kalangan masyarakat, sama ada warga emas ataupun di kalangan remaja ataupun mereka yang juga bekerja Jadi sekarang ini scammer cukup pandai untuk mempengaruhi atau memperdayakan mangsa supaya mangsa itu benar-benar percaya bahawa apa yang disampaikan, apa mesej yang dapat itu adalah daripada pihak yang berautoriti. Ya. Jadi psikologinya pula kenapa? Sebab kalau kita ikutkan benda ni dah lama dibincangkan, lama diwar-warkan, lama dah kita tahu cakna tentang scammer ni, bahana scammer ni. Tapi kenapa masih lagi ada yang terpedaya dan kenapa mereka mudah terpedaya? Okey. Kebanyakan kes yang kita dengar adalah bila mana mangsa dihubungi oleh scammer dan scammer itu menyamar menyamar sebagai pihak berautoriti. Contohnya mangsa menerima panggilan dan scammer itu menyatakan bahawa ia adalah polis polis dan telah melanggar serta peraturan dan perlu melunaskan peraturan tersebut, kalau tidak akan dibawa ke mahkamah. Jadi sudah semestinya mangsa pada masa tersebut sangat takut dan segera bank in sejumlah duit. Walaupun sering diperingatkan supaya berhati-hati. Tapi kita dah ingatkan berhati-hati. Kadang-kadang ada kalanya mereka ini menegur juga kawan-kawan mereka, jangan percaya. Tapi mereka juga kadang-kadang terkena. Macam mana kita nak kesan itu adalah penipuan, itu adalah scam kalau benda itu datang dekat kita?
Okey. Prof? Biasanya kalau kita nak lihat ya sama itu adalah scam, biasanya kalau seseorang itu membuat panggilan dan meminta ya nombor kad mengenalan ya. Jadi kalau betul daripada pihak bank ya sudah pastinya pihak bank telah mempunyai rekod ya nombor IC dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita boleh minta pegawai tersebut scammer tersebutlah ya untuk menyebut 4 nombor terakhir katakan ya sebagai satu kaedah untuk confirm bahawa yang memanggil itu adalah pihak yang sewajarnya dan betul-betul pihak bank ataupun pihak polis dan sebagainya. Sebab kalau kita nak berhati-hati sekiranya kita terpaksa melunaskan sejumlah duit pada masa tersebut, kita boleh minta hold sekejap ya. Tunggu, kita akan semak ataupun kita akan pergi kepada cawangan yang terdekat katakan. Jadi kalau kadang-kala kalau kita nak sahkan, kita boleh ke macam nak tanya kepada mereka tu data peribadi ke ataupun kita nak mereka kenalkan diri mereka ke, macam mana kalau dari segi hukum alam banknya, contohlah bank call kita, boleh kita tanya pegawai bank tu nama siapa ke apa ke, boleh ke? Biasanya kalau pihak bank call kita, ia akan mengesahkan kita kan. Dan kita kena sebut nombor IC, betul tak? Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai langkah berhati-hati, kita boleh sebut nombor IC. Kita boleh sebut nombor IC, tapi untuk confirmation, 4 digit terakhir, mungkin pihak bank boleh nyatakan maklum balas. Jadi kadang-kadang bila kalau mereka betul-betul tak tahu, of course lah mereka tak dapat menyatakan dengan betul ya. Jadi itu adalah antara kaedah yang sering kita diperingatkanlah ya, supaya tidak terus menyatakan sepenuhnya kalau katakan nombor IC tersebut. Sekarang ni memang banyak betul lah nombor IC yang digunakan dan kita pun tidak tahu di mana nombor IC kita ya dapat oleh pihak-pihak tertentu. Okey. Kalau di awal tadi Prof ada bercakap berkenaan dengan link yang kita klik kadang-kadang dihantar melalui SMS, peluang pekerjaan kita isi. Nampaknya macam betul. Jadi kalau macam tu, kalau tadi call, kalau dari segi website ni macam mana kita nak sahkan Prof? Alright. Sekarang ini kalau kita lihat website biasanya akan ada HTTPS dekat website ya, menunjukkan ada skrip untuk security, untuk keselamatan ya. Dalam masa yang sama kita boleh menggunakan portal-portal yang dibangunkan oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia ya, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, iaitu semak mula ya. Type je semak mula, kita akan dibawa ke platform tersebut dan kita boleh semak ya pemanggil dan apakah nama syarikat tersebut dan sebagainya. Begitu juga dengan portal yang dibangunkan oleh SKMM ya, iaitu sebenarnya .my ya, untuk kita verify siapakah syarikat tersebut, adakah wujud ke tidak dan sebagainya. Ya, baik. Mungkin apa tindakan yang boleh kita lakukan oleh mangsa, Prof? Okey. Bila dah terkena ya, bila kita sedar bahawa kita pun adalah mangsa ya. Cuma yang kita nak betul-betul confirm yang kita adalah mangsa bila mana kita tercari-cari betul ke kita dihubungi oleh pihak tersebut ya. Bila masa kita dah bank in duit and then setiap janji tersebut kita tak dapat ya, kita tak dapat pun, tak terima pun. Jadi pada masa tersebutlah kita akan cuba dapatkan pemanggil. Jadi sekiranya kita gagal dapat pemanggil, masa itulah kita sedar bahawa sebenarnya kita telah pun mangsa scammer, ditipu. Macam mana untuk selesaikan masalah ini? Jadi kita mestilah buat laporan kepada pihak berwajib lah. Biasanya kita akan buat kepada laporan polis lah. Dan bila kita buat laporan polis, pada masa tersebut semua dokumen-dokumen penting, bukti-bukti perlu dibawa bersama. Bukti-bukti yang macam panggilan telefon, suara itu macam mana kita dapatkan? Okey, kalau panggilan tu memang kita tak tahu pun number dan sebagainya. Cuma kalau kita bank in tu semua dokumen bank in tu kita boleh save kan, simpan di satu tempat yang selamat dan bila kita tahu kita ditipu, kita mesti bawa bersamalah ketika laporan polis. Selalunya ia berlaku di had umur berapa, Prof? Okey.
yang kita dengar di ada akhbar ya, kebanyakannya adalah kita yang bekerja ya 40 tahun ke atas ya, di kalangan pesara ya. Jadi pelbagai sebenarnya. Jadi orang yang dah pun matang pun menjadi mangsa, dan kita semua sebenarnya terdedah kepada bentuk penipuan tersebut. Sebenarnya kalau kita ikutkan dalam dunia sekarang, dunia teknologi ini sangat mewah ataupun sangat kaya dengan cara-cara scam itu sendiri. Banyak pelbagai sudut, pelbagai langkah mereka boleh buat sebenarnya. Kalau kita ikutkan, tadi ada katakan, ada mainkan gambar love scam. Mula-mula ingatkan kita ni jodohnya lah. Cinta pertama dan terakhir, Prof. Rupa-rupanya ditipu. Macam mana? Itu pula macam mana untuk kita nak betul-betul faham situasi itu adalah sebenarnya scammer? Itulah love scam tu, itu adalah antara jenis-jenis scam ya. Love scam, biasanya love scam ini adalah bila mana mesej yang dihantar mempengaruhi kita, memperdaya kita, dan especially mangsa tersebut ya memang dalam keadaan tertekan, sangat memerlukan. Jadi bila mana mangsa tersebut membuat keputusan pada masa yang singkat, tanpa berbincang, tanpa mendapatkan pengesahan pada mana-mana pihak, jadi inilah antara menjadi punca kenapa mangsa percaya terhadap setiap mesej yang dihantar. Betul. Saya rasa dalam isu ni saya lebih memerlukan Prof untuk kenal pasti siapa yang perlu jadi jodoh sebenarnya, Prof. Prof, nasihat Prof kepada orang ramai agar sentiasa waspada dengan jenayah scam dalam talian. Okey. Nasihat saya sangat mudah sebenarnya. Setiap apa maklumat peribadi kita, seperti mana yang kita selalu dengar ya, tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak. Mesti disimpan di tempat yang selamat, tidak didedahkan kepada sebarang pihak. Dan yang kedua ya, mesti pastikan ya bahawa setiap transaksi ataupun urusan yang kita jalankan adalah kepada pihak yang sah. Maksudnya pihak yang valid di sini ya, bukannya daripada mereka yang tidak kita kenali. Itu sangat penting. Dalam masa yang sama kita kena pasti cakna ya, pastikan diri kita cakna dengan sebarang isu keselamatan cyber. Mesti cepat kita bertindak, mesti cepat kita Google ya, cari, sebab sumber maklumat sekarang ni di hujung jari. Jadi sangat penting untuk kita cakna dengan isu-isu keselamatan cyber. Jadi ada ke mana-mana portal yang boleh dirujuk untuk semak tentang berita palsu ataupun melibatkan jenayah scam ni pun? Itulah yang saya bagi tahu tadi, yang dua portal yang tersebut ya. Sebenarnya.my di bawah SKMM, Sarjana Komunikasi Multimedia, dan juga Semak Mula di bawah PDRM. Okey, baik. Jadi dua portal itu sebenarnya kita boleh gunakan untuk kita semak ataupun kenal pasti sama ada apa yang dihantar ataupun apa yang kita dapat itu adalah benar ataupun tidak benar. Betul. Itu yang penting sebenarnya untuk kita percaya mula-mula dalam langkah pertama. Jadi sebagai soalan terakhir untuk kita menutup slot awas scammer ini, Prof. Mungkin Prof boleh ceritakan sikit berkenaan dengan adakah pengalaman Prof dengan mana-mana mangsa yang mangsa itu merujuk kepada Prof, dan apa solusi yang mangsa itu jalankan? Okey. Memang ada 2 minggu lepas di mana mangsa tersebut berjumpa saya, menyatakan bahawa sejumlah duit ya 15K. 15K ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia. Tanpa boleh sedar ya. Telah pun ditransfer ke akaun lain, ke akaun bank lain. Tanpa disedar. RM15,000 Malaysia. Sangat terkejut ya kalau kita ada sejumlah duit tersebut dan kita perlukan duit tersebut. Sebab saya tak ada dalam akaun. Dan memang mangsa perlukan duit tersebut untuk lunaskan hutang-hutangnya ya. Jadi bila saya tanya macam mana boleh berlaku, jadi mangsa menyatakan bahawa
beliau tidak sedar dan beliau telah pergi kepada bank tersebut, katakan bank A. So bank A telah siasat dan transaksi telah berlaku terhadap bank B dan juga bank C. Ada 2 bank katanya. Jadi daripada kes ini kita nampak berlakunya di mana duit itu telah ditransfer kepada akaun yang tidak dikenali. So kita panggil akaun Kaldai. Istilah akaun Kalda. Okey. Jadi dalam kes ini mangsa telah pun membuat laporan kepada pihak polis dengan semua bukti-bukti yang diperolehi daripada pihak bank A lah, di mana duitnya awal diletakkan. Jadi bank A telah pun menyiasat ini antara senarai bank lah yang di mana duit itu telah pun ditransfer. Cuma bila buat laporan polis mangsa kena tunggulah berapa lama dan sebagainya. Baik, insyaAllah apa yang kita kongsikan ini mendapat manfaat kepada seluruh keluarga Malaysia. Banyak lagi kita boleh ceritakan. Sebenarnya seronok dengan cerita-cerita macam ini sebab pengajaran bagi kita, pengajaran bagi siapa yang menonton ataupun yang mendengar. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Teknologis Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM kerana sudi bersama kita pada hari ini. Cerita berkenaan dengan awas skamer. Jadi kena awaslah terhadap skamer. Awas. Jangan terpedaya dengan jenayah skamer. Berhati-hati, betul. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Lensa IPT akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Semuanya dalam Lensa IPT. Animasi kian mendapat tempat di dunia penyiaran dan perfilman antarabangsa. Jika dahulu animasi sekadar 2 dimensi, kini dimensi animasi dibuat secara 3 dimensi dan memberikan sesuatu pengalaman baru kepada penonton. Dan jika kita lihat sebenarnya di luar negara, filem animasi seperti Toy Story, Monster Inc. dan banyak lagi beberapa karya animasi yang dekat dengan jiwa penonton. Dan di Malaysia kini sebenarnya sudah mencapai satu tahap yang setanding, setaraf dengan dunia animasi global. Kita bersama dengan Encik Muhammad Faris Abdul Aziz, Ketua Program Filem dan Animasi Digital Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau, dan juga Puan Siti Najihah Hasbullah, Pensyarah Program Filem dan Animasi Digital, juga Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Assalamualaikum, Cik Puan. Waalaikumsalam, Syarul. Alhamdulillah. Kalau kita cakap pasal animasi ni, kita dah tahu kehebatan animasi Malaysia ni setaraf setanding dunia sebenarnya. Tapi kita nak bercerita berkenaan dengan hala tuju animasi di Malaysia. Jadi sebagai permulaan mungkin Encik Faris boleh kongsikan sedikit tentang sejarah dan proses pembuatan animasi. Okey, terima kasih saudara pengacara majlis, pengacara Lensa IPT. Okey. Dari segi sejarah, animasi sebenarnya bertapak di dunia ni dah lebih daripada 100 tahun. Okey, sejak daripada akhir kurun ke-19. Maknanya pada tahun 1890-an. Mickey Mouse. Belum lagi. Belum lagi? Ya. Dia ada wujudnya teknik ataupun alat untuk kita melihat ilusi pergerakan. Tapi dia tiada cerita. So pada awal 1900 kita sentuh Disney lah. Kalau kita cakap animasi tak sentuh pada Disney tak sah lah kan. Disney telah tertubuhnya syarikat Disney pada sekitar 1920-an dan mereka telah mengeluarkan banyak filem-filem animasi yang terkenal lah, macam Cinderella, Snow White dan sebagainya. So daripada situ muncul banyak lagi syarikat animasi kerana dia inspired by Disney tadi. Jadi tempias tu kena juga kat Malaysia. Kita sentuh kat Malaysia dari sejarahnya unit filem Malaya masa tu pada 1940-an telah ditubuhkan. Dan Malaysia telah pun menghasilkan satu animasi pendek. Kalau mungkin tuan pernah tengok Hikayat Sang Kancil, pernah dekat TV? Pernah dengar rasanya. Diproducekan pada sekitar 1960-an, tetapi ditayangkan di RTM pada 1983. Jadi prosesnya agak panjang lah untuk membuat animasi ni. Jadi itu kat Malaysia dah bermula pada 1940-an
Dan 80-an tu kita dah dapat animasi itulah. Jadi selepas itu ada banyak lagi lah, sang kancil dengan monyet, sang kancil dengan buaya, arnab yang sombong, singa yang haloba, gagak yang bijak, banyak. Ini tahun 80-an. Dan 90-an pula, oleh kerana ledakan teknologi animasi ni seperti teknologi digital, maka lahirlah, kalau kita tengok pada zaman 90-an tu ada macam anak-anak sidik, yang popular tu, superhero Malaysia tu, Clawman. Clawman, yes. Itu saya pernah tengok. Untuk Ontorian. Dan ada banyak lagi, Yokis, ada banyak pada zaman 90-an lah. Kacang. Ya, Kacang tu awal. So itu antara sejarah awal lah. Dan sekarang ni zaman milenium, kita nampak ada banyak syarikat-syarikat yang moden lah. Sudah tentu macam Leskopak, Wow Animation, Animosa yang melakukan animasi yang kira moden lah, 3 dimensi macam Tuan cakap tadi. Betul. Menggunakan teknologi terkini yang setaraf dengan luar negara. Betul. Okey, itu secara ringkas lah sejarah dia. Tahun 1983 saya pun tak lahir lagi, Encik. Saya baru darjah 1. Baru darjah 1. Kita boleh kira sekarang umur Encik berapa. Jadi kalau kita lihat potensi Puan Najia, potensi industri animasi kat Malaysia sekarang macam mana? Okey, Syarul. Okey, actually animasi ni adalah salah satu di bawah industri kreatif negara, di mana ianya salah satu cabang kepada menyumbang kepada ekonomi negara. Okey, kerajaan dah memperuntukkan bahawa industri kreatif ni boleh menyumbangkan sebanyak 20% kepada KDNK menjelang tahun 2025. Baik. Okey. Dan selain daripada itu, kerajaan juga telah menubuhkan satu dasar, di mana dasar ini adalah dasar industri kreatif negara. Dasar ini adalah bertujuan untuk melancarkan industri kreatif negara ini agar menjadi lebih produktif dan ekonomik. Okey, selari daripada itu, bila kita dapat lihat bahawa bila kerajaan sendiri dah wujudkan dasar tersebut, so kita tahu bahawa potensi animasi dekat Malaysia ni dipandang oleh kerajaan. So apabila kita dasar ini diwujudkan, kita dapat lihat bahawa peluang pekerjaan kepada graduan-graduan daripada institusi yang menawarkan program animasi adalah luas. Okey. Kalau kita lihat Puan Jia ada sebut berkenaan dengan graduan. Kalau kita lihat animasi ini memang kita ramai yang menonton televisyen, menonton filem-filem animasi. Namun untuk memikat hati pelajar-pelajar terutamanya lepasan SPM untuk mengambil program seperti pengajian animasi ini macam mana? Dan juga kita melihat keperanan institusi pengajian tinggi terutamanya dalam menyumbang kepada pembangunan industri animasi di Malaysia, Encik Faris. Okey, biasanya masyarakat sekarang ni biasanya mereka mahukan, atau ibu bapa biasanya mahukan anak mereka lebih kepada seperti kejuruteraan, masuk jadi engineer, doktor, lawyer, doktor, bidang kritikal. Bidang kreatif ni dipandang sepi lah. Betul. Okey. Jadi program kesedaran sepatutnya diadakan di sekolah-sekolah di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, supaya mereka sedar yang bidang ini juga mampu memberi benjana pendapatan tinggi kepada individu. Ya. Jadi kalau kita ikut di KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau sendiri, apa antara kelebihan yang boleh tawarkan kepada pelajar yang mengikuti program animasi di KKTM Rembau? Okey. Di KKTM Rembau, yang paling penting adalah kurikulum dia. Okey. Kurikulum yang dibangunkan adalah berasal daripada bersama-sama dengan ahli-ahli akademik serta ahli industri animasi dan juga perfilman lah. Okey. Selain daripada itu, di KKTM Rembau juga kami menyediakan infrastruktur dan teknologi yang terkini. Contohnya seperti motion capture, apalagi render farm. Okey. Teknologi tersebut diguna pakai dalam, kalau kita dapat lihat pada video, itu adalah contoh motion capture yang digunakan di KKTM Rembau. Ini adalah sesi pembelajaran dalam subjek motion capture. Maksudnya pergerakan badan itu akan di capture dan dimasukkan ke dalam software animasi lah, 3D ke. Okey. Selalu saya tengok ni dekat behind the
behind the scene filem-filem luar negara kan? Oh, sekarang dia ada di KKM Rembau? Ada di KTM Rembau. Oh. Dan ini adalah hasil animasi daripada pelajar-pelajar KTM Rembau yang menggunakan motion capture lah. Dan sekali dengan 3D. Oh, jadi ini pembikinan filem. Setiap silibus tu akan diakhiri dengan pembikinan filem oleh pelajar-pelajar. Okey, and produk dia adalah animasi, full animation. Menarik. Yes. Jadi kalau di KKTM Rembau ini kita dapat lihat kan ini antara hasil kerja dan juga apa barang-barang atau peralatan yang ada di sana sangat canggih. Adakah ini menyumbang ataupun kolaborasi dengan syarikat-syarikat kecil animasi di Malaysia, Cik Faris? Daripada KKTM Rembau tadi. Ya, kita ada ke syarikat-syarikat yang menggunakan bahan-bahan ataupun alatan-alatan di KKTM? Buat masa ni kita tumpukan kepada akademik di mana student menggunakan teknologi dan alat-alat ini untuk pembelajaran, dan ada juga syarikat luar yang berminat untuk menggunakannya, dan sebagai contoh kita ada buat bersama dengan UTM, dia buat kajian tentang tarian zapin. Jadi dia nak melihat macam mana zapin itu dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita gunakan teknologi motion capture tadi untuk menghasilkan animasi zapin tadi. Menarik. Jadi kalau silibusnya macam mana? Siapa yang antara pengelola yang melihat silibus itu? Sebab kalau kita tengokkan filem animasi ni kan dia bergerak kepada teknologi zaman kini. Jadi animasi itu, silibusnya macam mana? Siapa yang menandanya? Yang membuatnya. Macam posisi ada mention tadi. Dia punya kurikulum dia kita collaborate dengan ataupun kita minta bantuan daripada industri. Sebab kita tahu apa industri nak. Contohnya apa kemahiran yang diperlukan di industri. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kami sebagai institusi pendidikan untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan di industri. Jadi silibus tadi disemak, di-verify dan seterusnya diluluskan oleh pihak kolej lah untuk menggunakannya. Jadi silibus itu boleh dikatakan terkini lah, up to date, di mana pelajar-pelajar nanti dia at least bila dia keluar dia mempunyai satu kemahiran dan juga added value. Contohnya dia mengetahui tentang teknologi terkini dalam animasi. Jadi dia mungkin akan dapat memenuhi keperluan industri lah. Kolej kemahiran sebenarnya kalau kita ikutkan memang lebihnya pakarnya dari bidang hands-on sebagainya. Practicality-nya lebih berbanding dengan institusi pengajian tinggi yang lain. Kalau di KKTM Rembau, ini pengalaman Puan Jia sendiri sebagai pensyarah di KKTM Rembau. Saya percaya pengajian animasi ini memerlukan kreativiti yang penuh. Jadi cabaran untuk mengajar di KKTM Rembau. Ada tak pelajar-pelajar yang dia suka sebenarnya animasi tapi untuk kreativiti ni meniru kadang-kadang? Kreativiti tu agak universal, macam luas subjektif, kan, subjektif. Yes. So pelajar kita daripada peringkat awal pada semester 1 kita ada subjek yang introduction. Daripada situ kita dedahkan mereka secara terus kepada apa itu animasi, macam mana cara menghasilkan animasi, dan ada juga kita buat satu contohnya kita pergi keluar and then tunjukkan tengok movie secara langsung. Sebab kadang-kadang ada juga student yang mungkin first time dia pergi wayang, tengok kartun tapi nak masuk dalam animasi. Dan kita sebagai pengajar, kita kena guide dia orang dan kena bagi tahu bila nak masuk bidang ni you kena minat menonton. Watch, selalu menonton kartun, animasi, tak kisahlah bukan animasi tu tempatan atau luar negara. So kita kena guide dia orang daripada awal. Baik. Saya pun baru teringat. Saya pun jarang tengok cerita kartun di wayang sebenarnya. Jadi Cik Farid, kita ada baki beberapa minit saja lagi. Mungkin Cik Farid boleh secara ringkas menyatakan sedikit harapan kepada industri animasi ini, Cik Faris. Harapan kami di Institut Pengajian Tinggi untuk melahirkan graduan ni, jadi kita tahu di masa akan datang nanti animasi ini menjadi semakin mencabar dengan teknologi, dengan cerita yang lebih unik dan kreatif. Jadi kita berharap untuk mengadakan lebih banyak
pertemuan lah dengan pihak industri supaya kita mendapat apa yang mereka nak dan kita boleh buat kerjasama supaya kita tidak orang kata shock sendirilah. So kita buat itu mendapat persetujuan ataupun persetujuan daripada industri lah kan, supaya kita memenuhi keperluan diorang. Itu tujuan kita yang utama kan, untuk memenuhi untuk melahirkan graduan yang memenuhi industri tadi, keperluan industri. Saya mendoakan Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau sentiasa berada di landasan yang tepat dan juga melahirkan graduan-graduan yang holistik kena dengan kehendak pasaran industri kini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ahmad Farid Abdul Aziz, Ketua Program Filem dan Animasi Digital KKTM Rembau, dan juga Puan Siti Najia Hasbullah, Pensyarah Program Filem dan Animasi Digital KKTM Rembau. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Mungkin kita boleh pergi KKTM Rembau nanti? Boleh, Silakan. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada keduanya. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Cerita sebenar seorang penuntut universiti nak berhenti belajar sebab nak buat bisnes. Katanya bisnes lagi menguntungkan. Buat apa belajar tinggi-tinggi? Bisnes tak payah belajar pun dapat untung katanya. Daripada mencari duit sampingan kepada memberi peluang pekerjaan. Itu yang kita akan bincangkan bersama dengan Engku Isa Al-Husam, pengarah kumpulan Husam Waqsa pada hari ini. Assalamualaikum, Bang. Salam. Alhamdulillah. Kalau kita ikutkan cerita tadi, ramai orang berkata bisnes tu menguntungkan. Tak susah pun, senang je buat duit ni. Betul ke tu? Kalau tanya saya soalan tu, berdasarkan pengalaman saya, bisnes adalah pekerjaan yang paling sukar sekali antara semua pekerjaan yang kita ada di buka bumi. Jadi saya tak setujulah dengan pernyataan tu. Tapi berdasarkan pengalaman saya masa saya belajar dulu, bila saya started my first company tahun 2005. That was my first syarikat pertama saya incorporated sebagai Sdn Bhd. Masa tu saya masih lagi pelajar. Jadi kebanyakan orang, kalau pada soalan Syarul tadi kata betul ke bila bisnes lebih menguntungkan dan kita berhenti belajar, saya tak setuju dengan pernyataan tu sebab masa saya buka syarikat pertama saya, masa tu saya masih lagi pelajar. Saya di tahun kedua waktu tu, dan kemudian dengan bisnes lah juga dia memperbaiki pelajaran ataupun disiplin saya dalam masa di kampus masa dulu. Jadi saya tak setuju dengan pernyataan tadi itu. Sebab saya kira ilmu ini salah satu perkara yang penting juga, dan juga kalau kita ikutkan bisnes ini adalah salah satu pintu rezeki daripada 9 pintu rezeki yang ada. Jadi kalau kita ikutkan kesukaran buat bisnes tu, susahnya buat bisnes ni kita boleh hadapi dengan cara yang betul. Jadi kalau ikutkan pengalaman abang sendiri daripada belajar sampai ke kini sudah buka kedai di luar negara apa semua, apa yang boleh abang kongsikan antara pengalaman manis dan pahit sepanjang berniaga? Saya nak kongsi first masa saya belajar dulu. Masa sekolah rendah, sekolah menengah, saya rasa kalau kawan-kawan yang menonton waktu ni dia ingatlah, saya consider myself lah sebagai pelajar cemerlang lah. Tapi bila masuk universiti, tahun pertama, semester pertama, mungkinlah waktu tu kan dulu-dulu duduk ada bapak jaga kita, ada disiplin kita kena follow. Tapi bila dah masuk universiti kita bebas. Semester pertama saya tak cemerlang. Saya ada fail satu subjek. Okey. Dan saya masih ingat lagi subjek tu, subjek programming lah, C++. Okey. Tapi tahun kedua secara tak dirancang, saya bila orang tanya macam mana saya mula bisnes, saya kata by accident lah. Di tahun kedua bila saya dah mula serius dalam perniagaan dan dah tubuhkan syarikat, saya perlu disiplinkan diri saya. Maksudnya kita ada meeting, kita ada appointment, kita kena prepare, kita kena buat perbincangan, buat planning. Dalam masa sama dia memberi efek kepada pelajaran saya. Maksudnya saya pun lebih disiplin dalam pelajaran. Jadi bila masuk tahun kedua, CGPA saya menjadi lebih baik berbanding dengan tahun pertama. Okey. Jadi
kerana proses tu dia mendisiplinkan kehidupan saya. Jadi belajar pun baik, kita orang kata kita cemerlang, dan kemudian bisnes kita pun menjadi teratur dan lebih tersusun. Jadi kalaulah orang kata selalu kalau kita tengok di luar orang selalu berkongsi kan, orang yang kurang cemerlang tak perlu belajar universiti pun boleh berjaya, boleh berniaga, kerana perniagaan boleh berjaya. Boleh, betul. Tetapi saya lebih percaya kalau ada pendidikan. Maksudnya you graduate, you ambil degree, you pursue your education, you akan jadi lebih teratur dalam hidup you, kerana pendidikan yang diberikan di universiti itu membantu dalam kehidupan dan juga keputusan-keputusan dalam perniagaan. Untuk memegang satu syarikat yang besar pun, saya kira perlukan ilmu yang kuat. Betul. Untuk kita handle, uruskan syarikat dan sebagainya. Dan juga kalau kita ikutkan, bisnes itu memerlukan ilmu. Betul. Dan juga ilmu itu juga, cara kita mendapatkan ilmu itu juga salah satu daripada pendidikan, sama ada tidak formal ataupun formal. Dan kalau kita ikutkan, betul lah macam apa yang abang katakan tadi, kita hidup ini, kalau ikut buat bisnes, masa lagi teratur. Kita sebenarnya lagi menghargai masa. Jadi ada juga di antara mereka yang bisnes pun bisnes juga, belajar pun belajar juga, tak berhenti. Tapi masih lagi tak berjaya. Kedua-duanya pula tu. Macam mana? Berbalik kepada perkara asas lah, apa saya cakap tadi. Bisnes ni bukan kerja yang mudah. Jadi maksudnya kalau kita tak berdisiplin, bila tak berdisiplin mungkin kita terlepas peluang dalam perniagaan, kita ada membuat kesilapan. Tak ada disiplin dari segi pengurusan kewangan, kita akan buat kerugian dalam perniagaan. Jadi kalau kita tak ada pendidikan, maksudnya benda ni akan terumbang-ambing. You tak akan, you tak boleh nak capai yang perniagaan pun you tak boleh berjaya, dan pendidikan pun you akan tergadai lah orang kata. Macam kisah saya dulu, masa saya belajar dan kemudian perniagaan membesar, dan bila dah mula ada press tulis berita story lah apa yang kita buat. Bila keluarga saya tahu, mula-mula saya masih ingat lagi ayah saya dia susah hatilah. Bila tahu anak dia berniaga, kau dia tak belajar ke apa kan. Tapi bila macam saya kongsi tadi dengan Syairul, lepas kerana saya berniaga menyebabkan saya punya pengurusan hidup tu lebih teratur dan lebih disiplin. Sebenarnya melalui perniagaan dia telah membuatkan saya punya akademik lebih baik daripada sebelum tu. Berbanding sebelum tu kita main-main saja. Jadi perniagaan adalah satu benda yang kita perlu disiplin. Kalau tak disiplin, buat apa benda pun dalam kehidupan, kalau tak disiplin tak akan jadi apa-apa. Kalau kita ikutkan first slot tadi, slot pertama kita bercakap berkenaan dengan awas scammer. Kalau kita ikutkan, Bang Usam sendiri sudah berniaga daripada dunia IPT lagi, daripada belajar pengajian tinggi. Jadi ada tak cerita-cerita yang rasa memang tak boleh lupa lah? Mestilah kita ni muda, orang yang lebih berusia cuba untuk memijak kita waktu kita mulakan bisnes. Antara masalah yang saya hadapi dululah. Sebab saya mula perniagaan ni sangat muda. Umur 20 tahun dah start dah. Dah ada Senin Bahad. Jadi perkara pertama, bila orang tengok kita muda, orang tu selalu dalam perniagaan semua orang tua kan, orang yang dah berumur. Jadi dia tak yakin dengan kita. Kalau tak, yang kedua mungkin dia cuba ambil kesempatan. Satu kisah yang saya boleh kongsikan yang saya tak dapat lupalah. Orang kata, saya tak kata dia titik hitam dalam kehidupan saya, tapi dia pengejaran yang terbaik yang pernah saya dapat. Dalam lebih kurang 16-17 tahun saya berniaga. Tahun 2019 lepas saya dah buka, saya ada kedai dekat Arab Saudi, nama kedai Asia di Jeddah. Jadi kedai pertama milik anak Malaysia di Arab Saudi. Dan kemudian ada orang datang kata nak invest dan sebagainya. Dia berjanjikan investment 1 juta. Tapi kerana saya masa tu tak ada pengalaman, saya tak buat due diligence dan sebagainya, dan rupanya saya ditipu. Jadi daripada manipulasi tersebut, saya hilang semuanya. Maksudnya kedai saya diambil, syarikat diambil alih dan sebagainya. Tapi benda tu of course kalau dalam keadaan tu saya sedih lah, orang kata depression, terkejut, tak pernah berlaku dalam
dalam hidup kita. Tapi kerana insiden tersebut menyebabkan saya mula belajar. Saya belajar tentang perundangan, saya belajar tentang undang-undang buruh, saya belajar tentang bagaimana nak buat due diligence. Due diligence pun perlukan ilmu, kat mana kita nak dapatkan maklumat. Kalau ada apa-apa benda sebelum kita buat keputusan. Saya juga belajar untuk jangan buat keputusan terburu-buru. Kita fikir dulu, dapatkan nasihat dan pendapat. Jadi proses tersebut sebenarnya mengajar kita menjadi lebih batang lagi hari ini. Jadi apa tips-tips yang boleh abang kongsikan kepada mereka di luar sana, sebab penonton Lensa IPT ni ramai daripada IPT yang saya percaya mereka ini pun nak buat bisnes, nak mulakan bisnes. Apa antara tips yang boleh kongsikan? Tips yang saya boleh kongsilah berdasarkan pengalaman saya. Kalau nak buat apa-apa, nak mulakan sesuatu perniagaan, bagi masa. Bagi masa. Jangan terburu-buru. Dan kemudian bila kita dah komit untuk buat perniagaan tersebut, jangan cepat-cepat tukar. Maksudnya kalau ada masalah dan sebagainya, bagi masa dan cuba cari penyelesaian. Sebab bagi pendapat saya, setiap apa-apa yang kita nak mulakan perniagaan, dia memerlukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk dia matang. Jadi kalau belum cukup 2 tahun pun kita dah berputus asa, kita dah mula fikir perniagaan lain, maksudnya bila you tukar perniagaan lain, you kena tunggu lagi 2 tahun. Jadi sampai bila pun perniagaan kita tak sempat nak matang. 2 tahun adalah yang saya selalu gunakan sebagai formula dalam apa-apa bentuk perniagaan. 2 tahun untuk kita matang dan kita boleh pursue next business pula lah. Jadi untuk tempoh 2 tahun tu, saya kira pasti ada jatuh dan bangun. Macam mana kalau jatuh tu kita nak bangkit balik tu? Mungkin ada setengah orang dia boleh bangkit. Tapi kadang-kadang ada mereka ni, sekumpulan mereka ni agak susah. Tapi mereka percaya bisnes mereka tu boleh melonjak jauh. Soalan yang saya tanya tu dia bergantung kepada individu. Setengah individu dia perlukan sokongan keluarga. Betul. Kalau orang yang berumah tangga, dia perlukan sokongan suami atau isteri atau anak-anak. Jadi dia perlu cari siapa ataupun asbab lah, orang kata asbab yang kita nak berpegang untuk pastikan kita, kalau kita jatuh, kita dapat bangun balik. Ada setengah orang dia tak perlukan sesiapa, tapi dia perlukan secara dalaman, secara rohani. Mungkin dia solat, dia semayang. Ada orang begitu. Ada orang pula dia perlukan bantuan orang. Jadi bila benda yang paling saya ingat adalah pesanan salah seorang mentor saya. Dia pesan, jangan malu minta tolong. Orang kita banyak dia malu minta tolong. Bila dia jatuh, dia ada masalah, dia menyendiri, dia malu minta tolong. Jadi jangan malu minta tolong. Yang kedua, kalau orang meniaga, ni saya punya perkongsian lah, tip saya. Kalau ada masalah dalam perniagaan, walaupun kita ada orang yang kita sayang, kalau boleh jangan tanya soalan ataupun minta pendapat daripada orang bukan meniaga. Sebab mereka tak faham dunia perniagaan. Betul. Minta nasihat, minta sokongan, minta bantuan daripada orang meniaga juga. Orang meniaga saja tahu apa jawapan bagi masalah kita. Itu kongsi saya. Ada yang suruh berhenti. Berhenti meniaga lah, tak payah meniaga. Meniaga lah, kerja lah, masuk gamon orang kata. Kerja dengan akulah. Okey, sebagai penutup kita hari ini, Usam mungkin boleh ceritakan sedikit apa nasihat, harapan dan juga apa yang boleh dikongsikan kepada penonton Lensa IPT di luar sana. Untuk para penonton, mungkin ada ibu bapa juga. Kalau nampak anak-anak yang nampak ada bakat, potensi dia minat berniaga, jangan marah dia, suruh kata kau fokus belajar dulu. Encourage, bagi encouragement, sebab perniagaan ni pekerjaan yang mulia. Hadis Nabi pun kata 9 daripada 10 rezeki daripada perniagaan. Jadi kalau ada nampak potensi dalam anak-anak dan kalau ada adik-adik yang kat luar di IPT yang nak mulakan perniagaan, jangan malu, jangan takut, just mulakan. Orang kata jangan fikir banyak. Kalau fikir banyak nanti dia apa pun tak buat. Itu saja. Baik, terima kasih kita ingin ucapkan kepada saudara Tengku Isa Al-Husam, pengarah kumpulan Husam Waqsa, yang sudi bersama kita pada hari ini. Dan itulah antara yang kita boleh kongsikan kepada penonton luar sana. Sebenarnya bermula dengan sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan sebenarnya tempoh
yang paling elok untuk mematangkan kita adalah tempoh kita jatuh dan waktu kita bangkit itu kita belajar perkara yang baru. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada tamu kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan siaran luar Lensa IPT yang akan menjengah ke negeri Terengganu pada 17 dan 24 Jun 2022 dan kita bakal sajikan kepada anda antara perkembangan-perkembangan menarik berkenaan dengan dunia pengajian tinggi di negeri Terengganu. Dan sebelum menutup Lensa IPT, saya ingin tinggalkan anda dengan satu kata-kata yang boleh kita renungkan bersama. Hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu milik kita sampai bila-bila. Saya Syarul Islam. Kita berjumpa lagi di Lensa IPT. Assalamualaikum dan salam sejahtera.